Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Malam ni kita ulang kaji sedikit kisah sejarah. Tapi malam ni kita baca sejarah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sedikit saya nak baca kisah Bani Israel, yang mana kisah ini, sebelum tu tuan-tuan, surah yang paling panjang dalam Quran surah apa? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah tu maksud dia benda lembu perempuan, lembu betina. Al-Baqarah maksudnya lembu betina. Kenapa surah ini diberi nama surah Al-Baqarah? Ia adalah diambil daripada kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang diceritakan dalam surah ini bermula ayat 67. Ayat 67 dalam surah Al-Baqarah itu sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Maksudnya, dan ingatlah ketika mana Nabi Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, sesungguhnya Allah telah perintahkan kamu sembelih seekor lembu betina. Mereka telah berkata pada Nabi Musa, atattakhidhuna huzwa, kau main-main ke dengan kami? Kau main-main ke? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa jawab, aku minta berlindung dengan Allah daripada menjadi di kalangan orang yang jahil. Okey, kenapa tiba-tiba Nabi Musa suruh sembelih lembu? Apa tujuannya? Lalu diceritakan, ada di dalam kitab tafsir menyebut kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa. Ada seorang lelaki kaya di kalangan Bani Israel ni. Dia orang kaya, dia tak ada anak, cuma dia ada anak saudara seorang lelaki. Jadi syariat masa tu, kalau orang ni tak ada anak, ada anak saudara, kalau dia meninggal dunia, segala harta dia akan diwarisi oleh anak saudara dia. Dia tua dah, kaya. Jadi anak saudara ni, dia tunggu tak mati-mati pakcik dia. Bila nak mati ni, tunggu tak mati. Kawan tu tak sabar dah untuk dapat harta yang begitu banyak itu. Bila dia tunggu tak sabar, tak tahan tunggu, akhirnya dia ambil keputusan. Dia buat keputusan bunuh pak saudara dia. Ini penyakit yang pertama. Duit punya pasal, perangai golongan keturunan ni sanggup bunuh siapa sahaja. Ahli keluarga pun dia bunuh. Betul lagi orang lain, bangsa lain, ahli keluarga dia sanggup bunuh. Ini perangai keturunan ni. Jadi dia plan malam tu, dia pergi rumah pak saudara dia, dia bunuh. Dan mayat pak saudara dia ni diheret
Jauh ke ujung kampung adalah sebuah rumah jauh di ujung kampung. Dia letak mayat dekat rumah tersebut. Tengah malam dia pun balik. Jadi pemuda ni pagi esok dia yang buat kecoh. Dia yang buat kecoh. Pergi ke rumah pakcik dia. Mana pakcik saya tak ada? Mana pakcik saya tak ada? Tolong orang kampung. Tengok. Kadang-kadang yang kuat bisi ingat ni dia juga sebenarnya belakang. Jadi dia ni pergi kecoh. Mana pakcik saya tak ada? Mana pakcik saya tak ada? Dia pun buat kecoh. Panggil orang kampung. Pakcik saya tak ada, pakcik saya tak ada. Orang kampung pun kumpul ramai-ramai. Macam mana nak jumpa pakcik saya? Jom cari, jom cari. Dialah yang buat paling sibuk. Dialah yang buat paling panik. Lalu orang kampung pun cari punya cari. Akhir sekali dia kata, mari kita pergi kat ujung-ujung kampung sikit. Dia ke sana pula. Akhirnya sampailah di rumah yang dia letak mayat kat rumah tu malam tadi. Jumpa mayat pakcik dia. Lalu dialah yang paling sedih. Oh pakcik, kenapa ni pakcik? Kamu bunuh pakcik saya. Mayat ada kat rumah kamu. Tengok skrip dia. Ya Allah. Ini skrip puak-puak ni. Sebab ada kadang-kadang dia lapor dalam media masa antarabangsa, banner persepsi ni. Dia nak create perception. Banner persepsi. Bahawa dia panggil play victim. Dia mangsa. Oh, awak bunuh pakcik saya. Ni bukti mayat ada kat rumah dia. Tengok. Dia buat jahat. Dia create persepsi. Dia tuduh orang lain. Nanti dia yang dapat insurans. Dia bangunan dia dapat insurans. Jadi itu dia perangai golongan ni. Sedihlah dia. Dialah orang paling sedih. Tuan rumah tadi kata bukan saya buat, saya tak tahu. Awaklah bunuh pakcik saya. Mayat dia dekat rumah awaklah bunuh. Sedih dia buat sedih. Macam mana ni? Tak, bukan saya. Lalu orang kampung berkata, macam mana? Mayat ada kat rumah dia, tapi dia tak mengaku sampai kesudah. Akhirnya ada seorang kata, kan kita ada Nabi Musa ada kat kampung kita ni kan, yang dia kata dia tu Nabi. Kita pergi tanya dia lah. Kalau dia ada solution, dia pergi tanya Musa. Jom kita pergi tanya Musa. Lalu semua setuju, termasuk anak muda ni. Okey, boleh lah kita pergi tanya Musa. Nak buat macam mana? Tengok, dia orang bila ada masalah cari Nabi. Ada masalah cari. Lalu mereka pun pergi jumpa Nabi Musa. Mereka kata, wahai Musa, ni pakcik saya tak ada kat rumah. Orang ni bunuh dia, tapi dia tak mengaku. Orang pun kata, wahai Nabi Musa, tolonglah bagi penyelesaian. Kami jumpa mayat ni, tapi kami tak tahu siapa pembunuhnya. Nak buat macam mana? Lalu Nabi Musa jawab ayat ni. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika mana Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah perintahkan kamu supaya sembelih lembu betina seekor. Nabi Musa punya respon, innallaha ya'murukum. Bila orang datang tanya kes pembunuhan, Nabi Musa kata, sesungguhnya Allah perintahkan kamu sembelih lembu. Nabi Musa tak kata, okey, sembelih lembu sekarang. Tak. Nabi Musa tak kata, okey, sembelih lembu. Nabi Musa tak kata gitu. Tapi Nabi Musa kata, innallaha ya'murukum. Allah perintahkan kamu sembelih lembu. Sebab Nabi Musa tahu dah perangai dia orang ni. Selalu soal pelekeh, apa tahu lagi kes apa? Masalah apa? Masalah apa? Kes apa? Pembunuhan. Tiba-tiba suruh sembelih lembu. Jadi Nabi Musa predict dah. Kalau Nabi Musa kata, okey, sembelih lembu sekarang, lagilah dia orang komplain. So Nabi Musa nak mengelakkan komplain, Nabi Musa sebut, innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah yang suruh kamu sembelih seekor lembu.
Tuan, sebelum kita baca sambung ayat ni, saya nak tanya, masalah sekarang ataupun kes pembunuhan dan tak nak cari siapa pembunuh. Jumpa Nabi kata sembelih lembu. Saya nak tanya tuan-tuan, logik ke tak solution? Ya, apa kaitan? Apa kaitan? Nak cari siapa pembunuh? Tiba-tiba suruh sembelih lembu. Logik dah ni. Perangai Bani Israel ni, dia mengutamakan logik. Lalu dia kata, qalu atatakhizuna huzwa. Musa, main-main ke? Sebab dia mengutamakan logik. Tuan-tuan, tuan nak beli rumah 800,000, bank bagi loan 800,000, nak bayar 800,000, logik tak? 30 years nak buat profit kat mana? Bayarlah 1.4 million. Itu riba. Kita kata, dah kata itu nak profit kat mana? Kan? Orang cakap, okey, kau nak pinjam duit aku 2,000, berapa bulan? 4 bulan, 2,000. Takkan nak bayar 2,000? Aku dapat untung apa? Time value tu. Takkan aku bagi kau 4,000, bayar aku 4,000? Bayarlah 4,500. Logik kata, agama kata riba. Ni. Jadi mereka ini mengutamakan logik. Banyak ini cerita iman lawan logik. Ayah meninggal, saya selalu sebut contoh ni, tinggal duit, senang kita kira 90,000. Tinggal anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Anak lelaki CEO company, gaji 35,000. Anak perempuan ibu tunggal, suami mati. Ayah meninggal, tinggal duit pusaka 90,000. So dua beradik ni nak bagi pusaka 90,000. Yang lelaki CEO tadi dapat berapa? 2/3 daripada 90, maknanya CEO dapat 60,000. Yang ibu tunggal dapat berapa? 30,000. Logik tak? Setuju? Setujulah, orang lelaki dapat banyak. Orang perempuan kata, setujulah, dah hukum. Cuba kita tengok bagaimana kisah ini. Mereka ini ada masalah, cari Nabi. Nabi bagi cadangan, dia blame pula Nabi. Atatakhizuna huzwa, kau main-main ke dengan kami? Sebab dia mengutamakan logik. Nabi Musa siap bagi tahu, Allah suruh sembelih lembu ni. Allah suruh sembelih lembu. Jadi dia kata, awak nak buat bisnes, janganlah duduk bagi rasuah ni, masuk sebuah harga, nak masuk tender, duduk bagi rasuah situ sini nak dapat projek. Jangan bagilah. Ustaz, zaman sekarang tak bagi tak dapat. Dia tak bagi, orang lain bagi. Logik cakap. Logik kata gitu. Logik kata kena bagilah ustaz, baru dapat. Kalau kita tak bagi, orang lain bagi. Kalau kita bagi rasuah, kita dapat projek, kita boleh derma kat surau RM50. Projek 15 juta. Nak excuse, nak jadi halal. Ustaz, lama sekarang Ustaz ceramah je, bukan kontrak, bukan bisnes. Ustaz senanglah cakap, lama sekarang bisnes jujur-jujur, dia tak pusing, tak boleh nak kaya Ustaz. Logik kata. Iman kata, kalau Allah Ta'ala tentu rezeki aku, buat kerja elok-elok, jaga kualiti. Balik pada cerita ni, kita bukan nak cerita sembelih lembu saja, tapi kita nak juga ambil falsafah, ibrah, pengajaran di sebalik. Mereka persoal kat Nabi. Bila Nabi bagi cadangan sembelih lembu, mereka kata, atatakhizuna huzwa, wahai Musa, kamu main-main ke dengan kami? Lalu Nabi Musa menjawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku minta berlindung dengan Allah daripada menjadi di kalangan orang yang jahil. Aku minta berlindung dengan Allah
Sebab apa Nabi Musa kata minta berlindung dari menjadi di kalangan orang yang jahil. Orang jahil ni sifatnya macam mana? Tak tahu jawab juga. Tak tahu orang jahil. Reka-reka jawapan. Aku minta berlindung dengan Allah daripada menjadi di kalangan seperti orang jahil. Orang yang menjawab ikut nafsu. Reka-reka je sembelih lembu. Tak, aku tak nak jadi orang jahil. Aku jawab ini kerana wahyu perintah Allah. Musa jawab, jangan tuduh macam ni. Lalu bila Nabi Musa bagi tahu begitu, aku bukan reka-reka jawapan, ini dari Allah. Apa respon Bani Israel ini? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Dia start dah. Mereka telah berkata, wahai Musa, cuba tanya Tuhan kamu, lembu yang macam mana, nak umur lembu macam mana, tua ke, muda ke, remaja ke. Tengok, ini satu perkara lagi. Mereka buat soalan. Soalan ni ada banyak jenis soalan. Yang pertama, orang tak tahu dia tanya, nak tahu. Satu. Yang kedua, ada soalan dia tahu dah, ustaz tak ingat nak sebut sesuatu, dia sengaja create soalan supaya ustaz boleh sebut, orang lain dapat manfaat. Dia tahu dah, cuma dia tanya soalan kat ustaz, biar ustaz explain, orang lain dapat manfaat. Ini jenis yang kedua soalan. Macam malaikat datang tanya Nabi apa makna Islam, apa makna iman, apa makna ihsan. Tahu dah, sengaja tanya. Dua. Yang ketiga, yang jenis tanya soalan nak test ustaz. Ada juga. Nak test ustaz. Nak test ustaz ni warna apa? Ustaz ni color apa ni? Dia bertanya soalan. Sama ada color politik ataupun color aliran pemikiran, aliran mazhab. Dia tanya nak test. Tiga. Yang keempat, dia tanya soalan bukan untuk buat, tapi untuk main-main. Itu main-main. Kalau saya bagi pinjam 10,000, awak bayar balik 10,000, saya nak dapat untung kat mana? Apa faedah saya dapat? Dia tanya ni bukan nak buat. Dah awak kata orang berzina kena nak jatuh hukum, kena ada 4 orang saksi. Saksi tu nak tengok berzina. Siapa nak berzina depan orang? Macam semua ni. Dia tanya soalan ni bukan untuk bersungguh buat perintah Allah, tapi dia tanya dalam bentuk nak argue, nak main-main dengan hukum agama. Ini pelanggan. Jadi kita, ketika kita tanya soalan, aku ni duduk kategori mana? Ustaz, saya bukan nak jenis nak test. Ustaz, saya tanya, saya nak tahu sungguh. Alhamdulillah. Dah Ustaz, saya kategori kedua, saya tahu dah. Cuma Ustaz lupa nak sebut isu tu, saya buat tanya, biar Ustaz jawab, orang lain dapat manfaat. Itu okey juga yang kedua. Yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga tadi tanya nak test. Yang keempat, tanya nak main-main. Tanya nak main-main. Jadi yang ni jenis tanya nak main-main. Musa, cuba tanya Tuhan kamu, lembu umur berapa? Cuba tanya, nak lembu umur berapa? Tanya umur lembu. Oh, duk sila sedap sikit. Allah. Itu orang ayat. Lalu Nabi Musa jawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalika faf'alu ma tu'marun. Nabi Musa berkata, tengok, sesungguhnya Allah berfirman, lembu itu, maknanya still Nabi Musa letak kat depan. Sesungguhnya Allah berfirman, lembu itu tidak tua sangat, tidak muda sangat, umur pertengahan. Nabi Musa tidak terus berkata lembu itu tak tua sangat, tak muda sangat, pertengahan. Tak sebut itu. Tapi Nabi Musa kata Allah berfirman, lembu itu tidak tua sangat, tidak muda. Masih sandarkan kepada Allah spek ini. Tidak tua sangat, tidak muda sangat, awanun baina dzalik, pertengahan umur lembu. Sekali lagi kata ulama tafsir, ini denda daripada Allah.
Bila kamu banyak soal, banyak main-main, tanya, Allah denda kamu. Denda dengan apa? Bagi spek. Tambah spek, semakin mahal lah. Nak beli rumah teres, belilah teres kat mana-mana. Tapi bila sebut saya nak rumah teres yang corner lot, lepas tu ada playground, lepas tu nak dekat dengan pintu pagar, dia banyak spek. Bila banyak spek, dia akan jadi lagi susah, lagi mahal. Kalau sebut nak rumah teres, beres, beli je, settle. Kalau Nabi Musa kata sembelih lembu betina seekor, ambillah lembu sembelih, kan selesai. Tapi oleh kerana kamu main-main, macam mana kita nak atasi rasuah? Tak boleh. Macam mana kita dengan riba ni? Macam mana kita? Allah akan denda lagi kamu. Denda lagi. Bila kita kata hukum Allah ni, masalah arak, judi dan sebagainya, lagi teruk didenda masalah ekonomi, jenayah, nyakit dan sebagainya. Allah tambah lagi hukuman bila dipersoalkan. Tambah spek. Lembu tadi tidak tua sangat, tidak muda sangat, tetapi pertengahan. Fafa'alu ma tu'marun. Buatlah apa yang diperintahkan pada kamu. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tanya lagi soalan. Tanya lagi. Wahai Musa, cuba tanya Tuhan kamu, lembu tu warna apa? Tanya color pula. Tadi dia tanya umur. Bila bagi tahu umur, kecil lagi skop nak cari. Sekarang ni tanya warna pula. Musa, tanyalah Tuhan kamu, lembu tu warna apa? Lalu Nabi Musa menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Musa kata, sesungguhnya Allah berfirman, lembu itu kena mesti lembu warna kuning siang. Kuning benda kuning bersiang, kuning shining, kuning yang bercahaya, kuning sungguh. Tak nak main kuning light, kuning nak kuning musangking. kuning sungguh. Faqi'un launuha tasurruna, shining kan? Kuning yang bersiang-siang. Tak tahu siang. Siang tu bahasa Inggerisnya shining lah juga asalnya. Dia tiru bahasa Terengganu. Bersiang-siang. Kuning yang payah. Tengok tadi spek, kalau Allah kata sembelih lembu betina saya ambil sembelih, kan settle masalah. Ni kamu tanya umur. Umur ni. Lepas tanya color pula. Mesti kuning keseluruhannya. Kuning yang shining. Tasundurun naziri, orang tengok pun nampak shining lembu tu. Kan jadi semakin susah nak cari. Makin susah macam saya sebut tadi lah. Cara mau teres, belilah. Tapi kalau letak spek begini, nak bilik berapa, nak luar berapa, nak pos berapa kereta masuk, nak depan tu tak ada rumah orang, nak bertambah spek, akan jadi semakin mahal, makin susah nak cari. Ini denda daripada Allah bila mereka main-main dengan hukum agama. Dan nanti kalau kita buat peraturan-peraturan, nanti pelancong tak nak datang, macam mana? Persoal. Allahu Akbar. Lalu bila dia tanya warna, Nabi Musa dah bagi tahu warnanya, warna kuning, shining, yellow. Mereka jawab, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mereka berkata lagi, Musa, cuba tanya Tuhan kamu, minta Tuhan kamu explain sikit lagi history lembu tu.
pernah bajak ke tidak, ada cacat ke tidak, pernah angkut air kerja kat sawah ke tidak. Tengok, ini perangai mereka. Perangai. Ya Allah. Ustaz, kalau semua tak boleh, nak cari funder riba pun tak boleh, nak ulur duit rasuah sikit pun tak boleh. Lepas tu ini kita ini haram, ini tak boleh. Mana bolehnya Ustaz? Ramai je orang yang boleh kaya raya tanpa perkara yang dilarang. Tapi ada perangai ni. Tanya tuan kamu sekali lagi, lembu macam mana historinya? Sebab apa? Innal baqara tashabaha alaina. Sesungguhnya lembu-lembu yang ada ni tashabaha alaina, hampir-hampir sama je. Jadi bila bagi tahu spek, baru spesifik sikit kami nak cari, nak sembelih. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Musa, tanya Tuhan kamu tu, dia jawab nanti insya-Allah kami jumpalah. Tengok, ini satu lagi perangai mereka ni, guna insya-Allah. Orang guna insya-Allah pun ada banyak jenis. Kau janji nak bayar hutang aku 2 bulan pinjam, ni dah 6 bulan. Kan aku dah cakap insya-Allah. Ini satu jenis. Dia menginsya-Allahkan untuk dia tidak tepat janji. Ada je golongan macam ni. Tak boleh tuan-tuan. Ji, datang hari Sabtu ni Ji, kenduri anak saya kahwin. Ji datang dia ni dalam kepala hari Sabtu ni beli tiket flight dah nak balik kampung. Ji datang hari Sabtu ni kenduri anak saya. Insya-Allah lah, insya-Allah. Tak boleh jawab gitu. Kena jawab tengah-tengah, Allah saya minta maaf, saya beli dah tiket nak balik tengok mak ke kampung, moga majlis berjalan lancar lah. Dia tak boleh, kita tahu dah kita tak boleh nak attend, lalu kita cover dengan insya-Allah. Bila nanti kita tak tunaikan, kan dah sebut insya-Allah gitu. Itu salah konsep. Bila kita memang tak boleh nak datang, jangan sebut insya-Allah. Minta maaf terus. Minta maaf saya tak boleh nak datang. Dua, dia memang salah guna. Ada satu lagi yang insya-Allah jenis dia nak tunjuk dia Islamik, naklah sebut juga insya-Allah. Insya-Allah album saya yang ketiga, insya-Allah nanti kita nak buat konsert yang terbaru, insya-Allah 2 minggu lagi. Dia insya-Allah tu kadang-kadang kita hairan, main-main dengan agama tapi insya-Allah nak tunjuk kononnya. Ni sekarang ni kebelakangan ni ada satu trend baru. Trend orang bertudung pakai buka tudung balik. Tutup aurat dia pakai buka balik. Lepas tu budak-budak perempuan muda-muda duk ikut lah. Dia kata bila buka tudung lagi banyak job masuk. Ni saya tak tuduh siapa-siapa, tapi nak bagi tahu jangan buatlah perkara yang Allah murka. Ustaz, tiada paksaan dalam agama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La ikraha fid din. Tiada paksaan dalam agama. Betul itu ayat Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Paksaan apa? Apa maksud tidak ada paksaan dalam agama? Tak boleh kita paksa orang bukan Islam, paksa dia masuk Islam. Itu maksud la ikraha fid din. Dah awak orang Islam dah, wajib semayang, wajib tutup aurat, wajib puasa. Ustaz, janganlah paksa saya tutup aurat. Tiada paksaan dalam agama. Bila kita orang Islam dah, itu kewajipan. Dia tak timbul unsur isu paksa tak paksa. Ustaz, Allah tak tengok yang luaran Ustaz, Allah tengok ni, dalam ni, takwa. Ada hadis Nabi Ustaz, Nabi kata Allah tidak melihat rupa paras dan luaran, tapi Allah melihat hati. Sebenarnya orang yang bercakap begini, dia baca hadis tak habis. Dia baca hadis tak habis. Hadis macam mana?
innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dia baca hadis, Allah tak lihat luaran dan lupa paras, Allah melihat hati. Awak baca hadis tak habis. Habis hadis yang komplitnya macam mana? Allah tidak melihat luaran dan rupa paras, tetapi Allah melihat hati dan amalan. Dia baca tadi setakat Allah hanya melihat hati. Jadi saya hati baik, walaupun pakai seksi, hati baik tau. Dia baca tak habis. Tetapi Allah melihat hati dan amalan. Antara amalan itu tutup aurat. Jadi insya-Allah lah, nanti bila sampai seru insya-Allah lah. InsyaAllah sampailah masa nanti saya sedang mengumpul kekuatan, insyaAllah. Hati-hati, jangan sampai kita terkena perangai dia orang yang insyaAllah dengan Nabi Musa, tapi insyaAllah yang bukan datang dari iman. Habis Ustaz, insyaAllah yang dari iman tu macam mana? InsyaAllah dengan kita faham. Apa maksud insyaAllah? If God wills, in sekiranya, sya'a berkehendak, Allah, insya-Allah sekiranya Allah berkehendak. Jadi dia orang ni jawab pada Nabi Musa, cuba tanya Tuhan kamu, lembu tadi tu history dia macam mana, pernah buat kerja ke tak, ada cacat ke tak, tanyalah. Nanti insya-Allah lah kami akan carilah, jumpalah. Insya-Allahnya insya-Allah nak main-main. Bukan insya-Allah kita berhutang dengan orang, kita janji nak bayar sebulan dengan memang niat dan azam sungguh, tapi kita tahu kita akan dapat payment nanti boleh bayar sebelum hujung bulan. Kita memang sungguh nak bayar, tapi kita tidak lupa kudrat dan iradat Allah. InsyaAllah saya akan bayar. Lain. Saya nak renovate dapur ni, berapa lama nak siap ni, pecah dinding apa semua. InsyaAllah lah 3 minggu. Dalam kepala otak dia 2 bulan baru boleh siap. Nak pecah lagi, nak cari spek, cari barang, nak ni. Dalam kepala dia 2 bulan. Tapi dia jawab kau kan, 3 minggu lah insyaAllah. Dia dalam kepala dia pecah dah. Takkan nak tukar kontraktor. Kawan tu dengar 3 minggu, setujulah. 3 minggu boleh siap. Dalam kepala dia 2 bulan. Dia janji insyaAllah lah 3 minggu. Dalam kepala 2 bulan. Tak boleh gitu tu tipu. Kawan dengar 3 minggu, okey lah, sebab bulan depan nak kahwin. InsyaAllah salah guna. InsyaAllah untuk menjadi excuse tidak menepati janji. InsyaAllah nak main-main. Kakak, awak puan, cik, pakailah, tutuplah aurat. InsyaAllah lah, nantilah, insyaAllah. Dia bukan keazaman, tapi untuk main-main. Ji, lama tak datang masjid sekarang ni Ji. Sejak dapat projek baru ni, lama tak dapat masjid. Datanglah masjid dulu, selalu ada masjid. Masa susah dulu, ni senang ni tak datang lah masjid. Datang insyaAllah lah. Bukan dengan keazaman. Dia salah gunakan insyaAllah. Jadi kita hati-hati nak guna insyaAllah. Biarlah dengan kefahaman dan guna dengan betul. Boleh? InsyaAllah lah jawab. Boleh selalu, InsyaAllah lah. Dan InsyaAllah ini sentiasa berada di bibir mulut para Nabi. Duduk di bibir mulut para Nabi ungkapan InsyaAllah. Ingat tak dulu kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah sembelih anaknya. Nabi Ibrahim pun bagi tahu pada Ismail. Nabi Ismail jawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dah ayah diperintahkan begitu, ayah buatlah, insya-Allah saya boleh sabar. Di bibir mulut para nabi ungkapan insya-Allah. Nabi Musa alaihi salam
Nabi Musa, insya-Allah. Bila Khadir kata, nak belajar dengan aku boleh, tapi jangan banyak tanya. Nabi Musa kata, insya-Allah an akuna dalam surah Al-Kahfi tu. Fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Qala satajiduni insya'allahu minas sabirin. Bila Khadir kata, wahai Musa, nak follow aku, nak belajar dengan aku boleh, satu syarat, don't ask, jangan tanya apa pun, ikut je. Nabi Musa kata, insya-Allah Tuhan akan dapati saya sabar, wala a'si laka amra, saya tak akan langgar syarat ni Tuhan, insya-Allah. Di bibir mulut para nabi kita, ayah, atuk, suami, ibu, nenek, isteri, biarlah berada di bibir mulut kita, insya-Allah. Nak ajak anak ajak bercuti, ajak cucu mandi kolam, insya-Allah tu bawa. Tapi insya-Allah sungguhlah. Jangan insya-Allah sekadar lepas di mulut. Kita bos, kita token. Nanti kalau say kita naik, insya-Allah kita bagi bonus sikitlah. Biar ada insya-Allah, tapi insya-Allah dengan azamlah. InsyaAllah kita akan ambil sehari, kita akan cuti, kita pergi elak-elak, kita pergi bercuti, kita bawa semua, kita tutup kedai, insyaAllah. Biar ada janji tu, insyaAllah. Dengan isteri, dengan suami, dengan anak, kita tirulah para nabi yang sentiasa ada di bibir mulutnya, insyaAllah. Dan orang yang banyak sebut insyaAllah ini ialah orang yang tidak sombong dengan Allah. Ada orang yang rasa dia ni boleh buat semua benda, dia ada duit banyak, dia ada kabel banyak, dia hello je boleh settle. Biarlah, tak apa, saya tolong selesaikan masalah ni, insya-Allah. Dia tahu dah dia ada kabel, nampak dah nak kontak orang ni, nak bayar ni, nak bayar, boleh selesai. Tapi dia tak lupa, insya-Allah saya tolong settlekan, insya-Allah yang habis balas saya tolong settle. Biar begitu, menunjukkan kita tidak lupa kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Balik pada ni, dia main-main dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia kata, cuba tanya Tuhan kamu history kepada lembu tu. Tanya dia macam mana, nak buat kerja ke tak, nanti insya-Allah lah kami jumpalah cari. Ini insya-Allah untuk main-main dengan perintah agama. Allahu akbar. Lalu Nabi Musa jawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, lembu itu tak hina, tak pernah membajak bumi, tak pernah angkut air untuk siram tanaman. Musallamatun, lembu itu tidak ada cacat langsung, la syiyata fiha, tiada cacat langsung. Oi, tambah lagi spek. Berapa dah spek dia, tuan-tuan? Umur tadi, tak tua sangat, tak muda sangat, pertengahan. Lepas tu spek apa lagi? Color, kuning siar tadi, shining tadi. Lepas tu tak pernah bajak sawah, tak pernah angkut air, tak ada cacat sikit pun. Qalul ana ji'ta bil haqq. Lalu Bani Israel kata, okeylah, cukup dah spek, kami carilah. Lalu disebut bahawa mereka ni cari, jumpa lembu warna kuning, tapi lembu pencen dah, tak boleh, reject. Cari, jumpa lembu tak tua sangat, tak muda sangat, warna kuning dah, shining dah, tapi check history, pernah kerja dah, pernah angkut air, pernah bajak sawah. Cari lembu yang pertengahan umurnya, tak pernah bajak sawah, tak pernah angkut air, tak ada cacat, tapi kuningnya ada bertompok-tompok pula. Ini Allah Subhanahu wa taala nak denda ni.
Denda dengan kesusahan. Tengok isunya nak cari pembunuh sekarang ni jadi susah satu hal pula. Bila manusia main-main dengan hukum Allah, bila cari ada solution daripada wahyu, mereka main-main padam muka, cari jumpa sifat ni tak cukup, sifat ni pula yang begini kuning dah tua sangat, lepas tu yang okey umur ada juga cacat sikit, cari Allah denda, Allah hukum mereka. Lalu akhirnya jumpa lembu ni yang cukup spek. Tapi setelah susah carilah, memang susah nak cari, habis dah cari dalam Google, dalam mudah.com apa semua, cari punya Shopee lagi, cari akhirnya jumpa. Tapi tuan dia kata harga lembu ni azan dulu. Kita azan dulu.
Akhirnya mereka ini dihukum masalah ekonomi. Apabila jumpalah lembu yang cukup spek, tapi tuan lembu pula tak nak jual. Tak nak jual. Dia tahu apa benda, supply and demand. Supply tak ada, dia je ada lembu tu, tak nak jual, tak nak jual. Tapi Bani Israel cari dah nak selesaikan masalah. Bagi tahu je harga, kami akan beli berapa harga sekalipun. Lalu tuan lembu kata kalau nak beli boleh, harganya kena bayar dengan emas seberat lembu ini. Seberat lembu ini. Lalu akhirnya mereka semua pakat kumpul duit. Orang ni ada emas, kumpul satu kampung kumpul tengok. Dia main-main, dia guna logik akal, main-main dengan hukum Allah. Akhir sekali Allah balakan mereka dengan masalah ekonomi. Habis duit, terpaksa keluar emas kotik, kumpul. Akhirnya cukuplah, dan bolehlah beli lembu tersebut. Fadhabahuha, ayat ni kata fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun, ayat 71 ni, 71. Eventually, akhirnya bolehlah sembelih, baru sembelih. Awal-awal Nabi Musa kata Allah suruh sembelih lembu betina, kalaulah masa tu dia patuh perintah Allah, sembelih selesai. Tapi main-main dengan hukum Allah. Kalau begini, tanyalah spek, tanyalah umur apa, history dia, warna dia, usia dia, pernah buat kerja ke tidak. Akhirnya kamu didenda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu sendiri yang kerugian, rugi ekonomi ni. Sembelih. Okey, dah sembelih lembu. Bila sembelih lembu, sudah dah sembelih, apa Nabi Musa kata? Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Nabi Musa kata, sekarang ambil sebahagian lembu itu, ketuk mayat. Ambil sebahagian lembu, ketuk mayat. Sekarang ni dia orang dah serik dah, pitih banyak dah habis. Terus ambil buat. Tak ada tanya nak ketuk berapa kali, nak ambil bahagian mana, nak ketuk kat mana. No more question. Banyak dah kena account, kena duit rugi banyak dah. Jadi bila dah kena macam tu, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Lalu Nabi Musa kata, ambil sebahagian lembu, ketuk mayat dia. Terus mereka buat. Dia orang ni bila kena hilang duit, rugi pitih, rugi duit banyak, baru terasa, baru nak patuh perintah Nabi. Terus dia ambil. Dan tidak didetailkan dalam tafsir ambil bahagian mana. Kalau riwayat Israiliyat dia cerita pula ambil bahagian mana-mana. Tapi maknanya kali ini mereka terus ambil, ketuk mayat tu. Dan bila ketuk mayat tadi, kadzalika yuhyillahul mauta, Allah perhidupkan balik pak cik tadi, si kaya tadi. Lepas ketuk sekali, terus mayat tu hidup dan berkata, tunjuk ke arah anak saudara dia, hadza qatili, inilah pembunuh saya. Depan orang ramai-ramai ketuk mayat ni, bangun, tunjuk ini pembunuh saya. Lalu mayat tu mati balik.
depan orang ramai. Tuan-tuan, kalau kita ada situ, macam mana? Lari. Lari tak banyak bangun. Dah, maksud saya, iman dan keyakinan kita pada Nabi Musa sudah pasti beres. Sebab depan mata nampak. Tapi apa Quran sebut? Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Selepas peristiwa ini, Bani Israel ini tetap keras hatinya, perlekeh, main-main, tak ikut sepenuhnya Nabi Musa alaihissalam. Ni perangai. Tapi yang anak saudara tadi ditangkap dan dijatuhkan hukuman, dan dia tak dapat dibenarkan mewarisi harta tu sebab tahu pembunuh. Dan ini adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan, janganlah kalau jumpa mayat kat Shah Alam ni pergi sembelih lembu. Melih lembu. Cari lembu kuning sembelih, nak cari siapa pembunuh. Dah, ini mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dan kisah ini kita baca supaya yang pertama sekali kita kenal perangai keturunan ni. Perangai mereka dengan para nabi. Mereka sanggup bunuh, create suasana sedih, sanggup tuduh orang lain untuk mereka dapat, dia nak dapat duit pusaka, sanggup tuduh orang lain. Perangai mereka bila Nabi bagi tahu penyelesaian, ada penyelesaian agama, mereka pelekeh-pelekehkan. Perangai mereka bila mukjizat berlaku depan mata dah, tapi masih lagi tidak betul-betul beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tujuan pertama kita baca ni nak kenal golongan ni. Tujuan kedua yang juga sangat penting, supaya kita tidak berperangai dengan perangai macam ni. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran adalah daripada kisahnya yang umum, walaupun ini kisah kaum Nabi Musa, tapi kita juga kena ambil pengajaran supaya kita tidak bersifat dengan sifat-sifat mereka ini. Saya rasa sekadar itu untuk malam ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.